Perlukah ahli lembaga pengarah yang ramai? Penamatan lantikan politik bagi jawatan untuk Badan Berkanun Persekutuan atau Federal Statutory Bodies FSB, Syarikat Menteri Keuangan diperbadankan MOF, Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC adalah amat dialu-alukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memutuskan pengerusi dan ahli lembaga pengarah lantikan politik ditamatkan perkhidmatan serta-merta Rabu lalu. Namun budaya lantikan politik ini sudah mencengkam kementerian-kementerian berkenaan sekian lama sehingga ia menjadi sukar untuk dirungkai. Surat penamatan lantikan politik yang dikeluarkan pada minggu lalu sewajarnya menjadi titik permulaan bahawa selepas ini tiada lagi ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen yang menduduki kerusi tertinggi agensi atau syarikat berkenaan. Sekurang-kurangnya dielakkan pemimpin politik dilantik menjadi pengerusi atau timbalan pengerusi GLC dan GLIC. Jom channel melihat apa yang amat ketara terang bagai siang yang disinari suria. Pemimpin politik itu tiada kelayakan, kebolehan, pengalaman maupun karisma untuk memimpin organisasi yang diamanahkan. Lebih dahsyat lagi apabila pelantikan itu berdasarkan wujudnya pertalian persaudaraan kepada sipolan dan sipolan yang memegang jawatan dalam kabinet kerajaan. Namun tidak dapat dinafikan bahawa amat sukar mencari individu yang berkelayakan, akademik dan pengalaman untuk menerajui sebuah institusi separa autonomi ini yang tiada afiliasi politik. Akibatnya, individu yang sama dihantar dari satu organisasi ke satu organisasi. Malangnya, individu itu membawa budaya lama yang terpakai dalam organisasi atau institusi terdahulu ke dalam struktur baharu yang diterajuinya. Lalu berjangkitlah penyakit yang dideritai organisasi atau institusi terdahulu itu ke dalam struktur yang dijajahnya itu, umpama COVID-19 yang beranak pinak dengan varian-varian baharu kebejatan tak diurus. Paling mengecewakan apabila kerajaan baharu memecat atau menekan orang yang telah menjalankan tugas yang efisien kerana afiliasi politik yang berbeza. Trend ini berlaku begitu berleluasa apabila Putrajaya bertukar tangan tanpa menerusi pilihan raya. Jawatan dalam institusi atau organisasi ini menjadi ghanimah dalam apa yang dinamakan sebagai scheme of things yang menonjol apabila Perikatan Nasional merampas kuasa secara tebuk atap Februari 2020. Dalam pada itu, rakyat terpinga-pinga apabila pemimpin UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, dilantik semula sebagai pengerusi Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Felkra. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipetik sebagai berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira kehendak perwakilan koperasi peserta-peserta Felkra Malaysia Berhad. Saya tak boleh untuk tak setuju untuk memberikan kepercayaan semula kepada Datuk Ahmad Jazlan, ujar Ahmad Zahid di petik media. Felkra Berhad ialah sebuah FSB yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperbadankan dan di bawah saliaan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang kini bernama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sekarang jika kita beri pengecualian kepada Ahmad Jazlan, memandangkan beliau sudah bukan ahli Dewan Rakyat lagi, adakah trend ini akan menjangkiti institusi dan organisasi lain? Bagaimana jika profesional yang sangat berbakat yang mampu merubah prestasi sebuah GLC, GLIC itu kebetulan penyokong kerajaan yang memerintah? Adakah mereka juga patut dipinggirkan demi mencari yang non-partisan atau tidak berparti? Menurut data pantau kuasa yang diselenggara oleh Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS di www.pantaukuasa.com, sehingga hari ini terdapat lebih 200 lantikan politik di 72 FSB di bawah kerajaan terdahulu. Inilah cabaran besar bagi Perdana Menteri yang juga memegang jawatan Menteri Keuangan. Ini kerana kita maklum bayaran dan allowance ahli lembaga pengarah membabitkan wang pembayar cukai. Namun apa yang diharapkan kerajaan mengelak daripada mengulangi perbuatan lantikan politik sebagai imbalan untuk sokongan sehingga keahlian lembaga pengarah menjadi buncit dan tidak setara dengan kerja yang dihasilkan. Jadikan saiz kabinet yang kecil ini sebagai langkah pertama ke arah mengecilkan saiz ahli lembaga pengarah syarikat milik MOF, GLC dan GLIC, termasuk ahli lembaga pengarah atau ahli senat universiti-universiti. Kita perlu ahli lembaga pengarah yang cekap juga amanah, bukan ramai tetapi hanya sampah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.